السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan idenya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan berkaitan dengan kesyahidan Uthman ibn Affan. Sebelum ini telah saya sebut tajuk yang terakhir, iaitu bagaimana Sayyidina Uthman telah dikepung oleh golongan-golongan pemberontak yang terdiri dari kalangan rakyat Mesir, rakyat Kufah dan Basrah, dan juga golongan-golongan penentang yang berada di Madinah itu sendiri. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak sambung lagi perbincangan yang berkaitan, iaitu serba ringkas seperti mana yang disebut oleh ulama dalam kitab yang membicarakan tentang insiden yang berlaku terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi timbul persoalan oleh kerana Sayyidina Uthman ini dibunuh di Madinah. Seperti yang kita maklum bahawa Sayyidina Uthman ibn Affan ini dibunuh di Madinah, di rumah dia sendiri, di pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Dan kita juga sedia maklum bahawa di Madinah inilah tempat yang paling ramai didiami oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ramainya duduk di Madinah. Bagaimana boleh akan timbul kemusykilan, bagaimana para sahabat boleh membiarkan Sayyidina Uthman dibunuh? Sebab dalam sejarah nampaknya tidak ada tentangan dari para sahabat pada waktu itu. Di sinilah timbul kemusykilan. Dan kemusykilan ini bagi orang Islam, dia akan cuba cari jawapan, ataupun paling tidak dia diam, tidak berkata apa-apa. Dia istighfar, minta ampun, doa keampunan kepada sahabat, seperti mana dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW mensyariatkan umat supaya mendoakan keampunan kepada umat-umat Islam yang telah meninggal dunia. Itu menjadi satu sunnah yang tidak boleh kita sangkal perkara itu. Jadi ramai juga di kalangan sarjana Islam begitu sikap mereka. Tetapi kita kena ingat, musuh-musuh Islam dia guna ni fenomena ini untuk memburukkan sahabat, dengan cuba dikaitkan pembunuhan Sayyidina Uthman ini dengan sahabat radhiyallahu anhu. Tengok sahabat ada yang terlibat, ramanya membiarkan, ramai di kalangan sahabat menjadi penonton kepada serangan ataupun pembunuhan yang dilakukan terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan. Padahalnya mengikut ulama, kalau kita tengoklah, kalau kita kaji, dan kalau ada yang sebut sahabat terlibat, dia tidak sebut nama, tak boleh. Tak ada seorang pun sahabat ni terlibat. Kalau ada disebut anak Sayyidina Abu Bakar, dia tidak terlibat dengan pembunuhan. Mungkin mereka awal tu dia terpengaruh, dan bukan dia seorang, ramai juga khususnya anak-anak sahabat, dan sahabat sendiri pun mereka awal ada juga terpengaruh. Kita kena fahamlah ni zaman fitnah yang Nabi sebut dalam hadis Nabi, bahawa Sayyidina Uthman dia akan mati dalam keadaan maknanya tragis lah Sayyidina Uthman itu. Dan Nabi SAW sebut dalam riwayat-riwayat yang telah kita sebut sebelum ini, bahawa Sayyidina Uthman ini, Nabi SAW mengarahkan Sayyidina Uthman supaya jangan letak jawatan, dengan diisyaratkan jangan lucutkan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada kamu, wahai Uthman. Itu isyarat kepada
jawatan khalifah itu, jawatan Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar pergi hal. Jadi Sayyidina Uthman pun, dan kita kena ingat bahawa bukan Sayyidina Uthman saja yang tahu hadis itu. Sahabat-sahabat Nabi pun tahu bahawa Sayyidina Uthman dia akan mati dalam keadaan dibunuh oleh musuh Islam. Sebab tu dalam perbincangan lalu saya telah sebut bagaimana Sayyidina Uthman ini dia boleh terima tu kenyataan itu, sehingga dia sebut, dia kata dia akan mati juga dalam keadaan yang dalam keadaan dia dibunuh, diserang oleh musuh Islam, pemberontak dan sebagainya. Sebab itulah dia minta sahabat Nabi, anak-anak sahabat, supaya jangan mempertahankan dia, jangan terlibat mempertahankan dia. Kalau mana-mana mengeluarkan pedang daripada sarung, dia minta supaya masuk semula pedang. Bahkan dia mengarahkan hamba-hamba yang cuba nak mempertahankan dia supaya maknanya keluar daripada rumah dia. Dan hamba-hamba yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman, ada hamba yang dimiliki oleh Sayyidina Uthman, dalam riwayat ada disebut Sayyidina Uthman kata, kalau sekiranya hamba, mana-mana hamba dia yang ingkar arahan dia, yang ni mana nak mempertahankan dia, maka dia akan kekal jadi hamba. Kalau nak merdeka, dia minta supaya jangan pertahankan dia. Mana dia kata sekiranya hamba, abdi ni, hamba dia tidak mempertahankan dia, maka hamba itu jadi merdeka selepas dia mati. Itu sikap Sayyidina Uthman. Dan kita telah sebut dah pada minggu sebelum ini, ulama cuba bahas juga, boleh ke orang Islam bersikap lagu tu? Maknanya mengambil, buang ikhtiar lah, kita kata buang ikhtiar. Sedangkan dari pihak Sayyidina Uthman ni, kerana dia pemerintah, dia ada tentera. Sayyidina Uthman ni ada tentera, kerana dia memegang tampuk pemerintah pada waktu itu. Tetapi itulah sikap Sayyidina Uthman ibn Affan, seperti yang telah saya sebut sebelum inilah. Cuma pada malam ini, ulama melalui beberapa buah kitab lah, khususnya dalam kitab ini dia ada sebut sebahagiannya, apa sebab, bagaimana boleh terbunuh Sayyidina Uthman di Madinah, sedangkan di sana ramai, masih lagi terdapat ramai dari kalangan sahabat-sahabat besar. Sayyidina Ali sendiri pun ada. Duduk di Mekah lah, duduk di Madinah lah, kenapa boleh jadi gitu? Jadi tu yang kitab ni dia kata, kalau kita nak tahu perkara itu, ada baiknya kita rujuk pada tokoh sirah besar Hafiz Ibn Kathir, yang mana Hafiz Ibn Kathir melalui kajiannya telah mendedahkan, memberikan beberapa maklumat. Selain dari semua ulama timur, kalau dalam kitab mana kita baca semua ulama timur, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. Dan fitnah inilah yang disebut oleh Nabi dalam banyak hadis. Bila fitnah ini melanda, maka tokoh-tokoh besar, orang yang pintar, cerdik pun tidak dapat menentukan sikap mereka. Mereka sendiri cuba bayangkan, lama di kalangan sahabat mengambil sikap iktizal. Iktizal maknanya berkecuali, tidak mahu terlibat. Sebab ada di kalangan anak-anak sahabat dan sahabat sendiri, mereka awal pun dia mengkritik pemerintah Sayyidina Uthman. Aisyah sendiri pun ada disebut mengkritik. Itu biasa. Sebab tu Aisyah kata, aku kritik, aku marah kepada Uthman, aku tidak pernah terlintas untuk menggunakan pedang. Kalau sekiranya kamu yang tidak Uthman, kalau aku marah, mungkin paling tidak aku hanya gunakan rotan, kata Aisyah. Dan aku sekali-kali tidak pernah terlintas untuk menggunakan pedang untuk mengkritik Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi Aisyah marah. Aisyah marah. Jadi daripada situ ulama sebut bahawa sebenarnya memang ada perkara biasa, tidak ganjil. Maknanya pemerintah, polisi, ataupun kita kata cara pemerintah Sayyidina Uthman itu mendapat kritikan para sahabat, itu tidak dinafikan ada. Tetapi untuk menggerakkan satu gerakan tentera untuk membunuh Sayyidina Uthman, itu Aisyah kata itu sudah melampau. Itu sudah melampau itu. Dan Sayyidina Uthman pun tak ada kesalahan sebenarnya. Sebab tu selepas ni kita akan bincang 14 perkara, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan, yang digunakan untuk menyemarakkan perasaan benci pada Sayyidina Uthman
14 perkara, 14 isu dibangkitkan. Kita akan bincang selepas. Kata Hafiz Ibn Kathir, kalau sekiranya orang bertanya bagaimana Sayyidina Uthman boleh terbunuh di medan di Madinah, sedangkan pada ketika itu ramai dari kalangan sahabat masih hidup, kenapa mereka tidak mempertahankan Sayyidina Uthman? Padahal para sahabat ini adalah merupakan pejuang-pejuang, tentera-tentera yang berperang puluhan kali di medan perang. Bukan sahabat ni jenis penakut, tapi kenapa mereka tidak terlibat? Kenapa mereka tidak menghunuskan senjata mempertahankan Sayyidina Uthman? Kata Hafiz Ibn Kathir, dia kata faktor yang pertama, majoriti sahabat ataupun kebanyakan sahabat ataupun setengah ulama, kata Hafiz Ibn Kathir, menyebutkan bahawa keseluruhan sahabat mereka tidak menyangka bahawa kemarahan rakyat, kemarahan masyarakat Islam di luar Madinah terhadap Sayyidina Uthman sampai ke peringkat sanggup membunuh Sayyidina Uthman. Itu di luar jangkaan mereka. Itu di luar jangkaan umat Islam yang berada di Madinah pada waktu itu. Dan kita kena ingat ini perancangnya lama. Sebab tu mengikut setengah ulama, di akhir ketika Nabi bertapak di Madinah sudah ada dah gerakan mengikut setengah-setengah ulama. Yang dikepalai oleh Dzul Khuwaisirah nama. Kalau kita baca dalam kitab, sebenarnya ini bukan bermula di zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan. Dia sudah zaman Nabi pun sudah ada dah. Khususnya di akhir hayat Nabi itu sudah ada dah golongan-golongan yang ada kaitan dengan Yahudi, ada kaitan dengan Majusi, yang sudah mula masuk dalam masyarakat Islam Madinah dengan tujuan untuk melihat, untuk membuat kajian di mana kelemahan umat Islam pada waktu itu. Misalnya antara tokoh yang disebut, dan dia ni dikatanya pengasas Khawarij lah, Dzul Khuwaisirah nama. Dzul Khuwaisirah tu dikatakan dia lah sebenarnya yang mula-mula menanam benih Khawarij itu. Itu ada ulama yang berpandangan gitu. Jadi mengikut Hafiz Ibn Kathir, dia kata sebenarnya kebanyakan sahabat ataupun hampir keseluruhan sahabat tidak sangka di luar jangkaan mereka bahawa pemberontakan ini, kerana pada peringkat awal mereka diingatkan tunjuk perasaan gitu ya. Keluar tu dengan maksud untuk mendesak beberapa perkara terhadap Sayyidina Uthman. Itu jangkaan mereka. Sebab tu ada sahabat yang pergi tengok jauh-jauh, atas anak-anak dia supaya tinjau keadaan. Sahabat sendiri tak terlibat. Ramai sahabat duduk dalam rumah. Ada setengah tu dia menguruskan perniagaan di kampung-kampung biasa lah. Mana kehidupan sahabat, sebab di luar jangka. Dan ternyata kata Hafiz Ibn Kathir, peringkat awal gerakan-gerakan ini mereka menampilkan diri mereka hanya sebagai orang yang menunjuk perasaan untuk mendesak Sayyidina Uthman beberapa perkara. Ya, seperti yang dicatatkan oleh ulama bahawa 3 perkara besar yang dituntut oleh pemberontak ini. Memang dia pergi peringkat awal tu sekitar 2000 lebih tu, peringkat awal dia mula, dia tidak pergi serumah lalu. Tu dia ada cara dia juga. Sekitar 2000 lebih, tidak nampak sebagai tentera untuk berperang. Cumanya berlaku peperangan selepas turun. Dia macam rancang dah lah. Mula-mula ada kelompok kecil yang kepung, yang desak Sayyidina Uthman, cuba berdialog dengan Sayyidina Uthman. Selepas daripada itu turun daripada Kufah, daripada Mesir, tu dia bergabung. Masa dia bergabung itulah setengah-setengah riwayat kata dia bakar pintu rumah Sayyidina Uthman, walaupun setengah ulama kata itu riwayat yang tidak betul lah. Tapi walau bagaimanapun pembunuhan ini berlaku setelah jumlah 2000 peringkat awal tu dia bergabung dengan jumlah yang besar pada waktu itu. Dan ramai juga sahabat pada waktu itu berada di Mekah mengerjakan umrah. Ramai juga pada waktu itu. Dan ada juga setengah-setengah pemberontak ini dia pergi ke Mekah dulu. Dia pergi ke Mekah bila dia tengok sahabat tu sedang mengerjakan nusuk ibadat umrah, maka pada waktu itulah mereka turun ke Madinah, dan satu kumpulan lagi turun daripada Iraq,
daripada Mesir dan bergabung di Madinah, capur pula dengan 2,000 lebih. Sebab itulah sahabat dia jadi tak sempat. Walaupun peringkat awal ada tentangan, tetapi atas desakan Sayyidina Uthman supaya masing-masing memasukkan kembali pedang-pedang mereka ke dalam sarung itu, Sayyidina Uthman tahu tak boleh semua, sehingga disebut dalam riwayat, dia sebut kalimah azam, wa azama Uthman. Mana Sayyidina Uthman ni dia desak sungguh-sungguh supaya jangan pertahankan dia, bukan main-main. Bayangkanlah, maknanya nekatnya Sayyidina Uthman ni supaya umat Islam pada waktu tidak mempertahankan dia, sehingga hamba tu akan bebas sekiranya tidak mempertahankan dia. Kalau hamba tidak mempertahankan dia, hamba itu jadi bebas selepas dia mati. Mana ini serius benar ni, bukan main-main ni. Jadi 3 perkara yang mana diketahui oleh sahabat bahawa orang yang tidak puas hati dengan Sayyidina Uthman ni, dia minta 3 perkara daripada Sayyidina Uthman. Yang pertama, dia minta supaya Sayyidina Uthman letak jawatan. Imma an ya'zila nafsah, sama ada engkau letak jawatan wahai Uthman. Yang kedua, kalau tak saya letak jawatan, kalau tidak mahu meletakkan jawatan, serahkan Marwan bin Al-Hakam. Ni keluarga Umawi ni belakang ni, anak beranak Sayyidina Uthman. Ini tokoh politik besar, dia kuat sangat difitnah dalam sejarah. Sebab tu hadiah-hadiah kena baca juga cerita Marwan bin Al-Hakam ni, tokoh politik besar, dan dia ni terfitnah banyaklah. Minta supaya diserahkan Marwan bin Al-Hakam, kerana dalam sejarah digambarkan Marwan bin Al-Hakam inilah sebenarnya yang menjadi mastermind di belakang Sayyidina Uthman, yang hantar surat palsu tu. Dialah sebenarnya ahli strategi yang merencanakan membentuk sistem pemerintahan Sayyidina Uthman ni. Orang di sebalik tabir pada waktu, dialah sebenarnya yang merancang pembunuhan itu, merancang itu, menjatuh orang itu, jatuh ini, dialah sebenarnya. Ni dibuat tuduhan terhadap Marwan bin Al-Hakam. Dalam riwayat ada disebut Sayyidina Uthman minta mana bukti? Minta bukti bahawa Marwan bin Al-Hakam ni dia terlibat dengan beberapa pembunuhan, rancang ni sepoi politik lah. Nak jatuh hari tu ada buat cerita fitnah macam-macam. Inilah perancangnya. Tu kata kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah. Tapi Sayyidina Uthman tak terima, sebab dia tengok Marwan bin Al-Hakam molek. Kalau tak serah, dia suruh Sayyidina Uthman hukum bunuh Marwan bin Al-Hakam. Bunuh. Dan yang paling mereka harapkan adalah Marwan diserahkan kepada mereka, ataupun mana Sayyidina Uthman letak jawatan. Jadi tiga tuntutan mereka itu tidak diterima oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, aku tidak, dalam riwayat yang sahih disebut Sayyidina Uthman kata, aku tidak akan menanggalkan baju yang telah dipakaikan oleh Allah, yang mana baju yang aku terima sebagai amanah atas nama agama, aku tidak akan pecah. Dan sebenarnya memang Nabi tak begitu. Nabi kata jangan tanggalkan baju itu, baju kemuliaan. Nabi sebut sebagai baju kemuliaan yang Allah pakaikan kepada engkau. Itulah cerita dia. Itu yang pertama. Dan para sahabat juga mengikut Hafiz Ibn Kathir, dia kata sahabat sebenarnya dia memang dia tidak jangka. Memang dia tidak jangka bahawa ada di kalangan umat Islam pada waktu tu yang tergamuk lah, sampai hati benci pada sahabat Sayyidina Uthman sehingga sanggup bunuh Sayyidina Uthman. Jadi perkara ini hakikat sebenarnya jadi misteri. Tangan siapa sebenarnya yang bunuh? Sebab itulah ulama bila cek tengok, bila cari tengok dalam lipatan sejarah, tengok dalam fakta-fakta sejarah, tak ada seorang pun nama sahabat yang disebut mengikut riwayat yang sahih. Tak ada seorang pun sahabat. Anak sahabat pun tak ada. Kok paling tidak kalau kita jumpanya anak Sayyidina Bakar tu, Abdullah nama. Hatulah paling tidak siapa pegang janggut Sayyidina Uthman. Seperti mana saya telah sebut dah semua. Kemudian dia pula hari selepas pada tu, bila Sayyidina Uthman memperingatkan dia, sedih ayahmu kalau dia tengok membuat gini kat aku. Kata Sayyidina Uthman. Kerana dia Sayyidina Uthman ni, Allah dalam hadis yang Allah malu pada dia. Itu gambar kemuliaan Sayyidina Uthman. Jadi makna tak ada
Dah kalau sahabat tak terlibat, siapa dia yang bunuhnya? Inilah ulama kata, inilah yang bunuh dia sebenarnya musuh-musuh Islam, bukan sahabat. Sahabat tak terlibat. Yang kedua, kata Hafiz Ibn Hajar lagi, yang kedua, sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum mempertahankan Sayyidina Uthman ibn Affan. Mana hebat juga berlaku tentangan daripada sahabat peringkat awal, dan ada berlaku juga pertempuran di luar rumah Sayyidina Uthman ibn Affan. Memang ada, walaupun bukan semua. Kerana pada waktu ni sebenarnya ramai juga sahabat berada di kampung-kampung. Kerana sahabat pada waktu ni kita kena faham, zaman Sayyidina Uthman ni kita kena ingat, kita kena faham juga untuk memahami kes pembunuhan Sayyidina Uthman ni, kita kena memahami juga keadaan situasi politik pada waktu itu, dan bagaimana sahabat ni sudah berkembang ke luar daripada Madinah. Sahabat-sahabat Nabi ni zaman Sayyidina Uthman ni, Sayyidina Uthman hantar ke kampung-kampung, hantar ke luar daripada jazirah, pergi sebagai mubaligh dan sebagainya. Dan sahabat pun sudah mula bergerak di luar daripada kota Mekah dengan maksud untuk mengembangkan agama, menjadi guru, menjadi pendakwah. Kita kena faham situasi zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Walau bagaimanapun, sahabat yang masih menetap di Madinah, mereka telah mempertahankan Sayyidina Uthman dengan penuh tenaga mereka. Tetapi pada waktu itu telah berlaku satu perkara di luar jangka juga, iaitu azama Uthman 'ala an-nas an yakuffu aydiyahum wa yaghmidu aslihatahum fafa'alu fatamakkana ulaika mimma aradu wa ma hadha ma dhanna ahadun min nas annahu yaqtulu bil kulliyah. Tetapi yang peliknya, sahabat pun sebenarnya rasa ganti. Kalau mengikut catatan Hafiz Ibn Kathir, sahabat pun dia rasa pelik. Kenapa Sayyidina Uthman ni dia tidak benarkan sahabat-sahabat lain mempertahankan nyawa dia? Bahkan disebut sini azama Uthman 'ala nas. Mana Sayyidina Uthman ni nekat mengarahkan supaya para sahabat menahan diri-diri mereka dan meletakkan senjata-senjata mereka supaya jangan pertahankan dia. Siapa begitu sekali? Dia marah. Sehingga ada riwayat sebut tu dia halau sahabat keluar daripada rumah dia, dan dia kunci pintu. Dan ada dalam riwayat kata selepas tu dia buka pintu kerana dia nak bercakap dengan orang-orang yang kepung rumah dia ni. Itu kedudukan Sayyidina Uthman. Bila mana para sahabat setengah tu lari ke atas permintaan Sayyidina Uthman, maka pada waktu fatamakkana ulaik mimma aradu, maka pada waktu itu terbuka jalan yang selesalah kepada orang-orang yang mahu membunuh Sayyidina Uthman. Dan apa yang di luar jangka sahabat pada waktu telah berlaku, iaitu mereka telah berjaya membunuh Sayyidina Uthman. Ketika Sayyidina Uthman sedang baca Quran, itu riwayat sahih, maka Sayyidina Uthman sedang baca Quran, dibunuh dan mengecik darah di Quran itu, seperti mana yang saya sebut sebelum ini. Itu memang itu riwayat yang sahih. Maka matilah Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan kita kena ingatlah masa ni tentera Muawiyah berada di Syam. Bila dia tahu Sayyidina Uthman kena bunuh, ni lah antara faktor. Setakat saya duk baca, tengoklah kenapa yang Muawiyah terlalu marah. Sebab dia kata ramai sahabat duduk sini, kenapa tidak boleh mempertahankan? Dah dia paling marahnya orang-orang yang terlibat bunuh ni ramai. Bila ramai ni dah dia seperti kita lah. Kalau ramai, bila ramai pergi boleh 10 orang, sebab polis tak boleh buat ni. Kalau 10 orang, dia seorang tak apa dah. Kalau mengikut Muawiyah, dia kata jelas siapa dia bunuh, jelas puak-puak Sabaiyah, puak-puak Syiah, dia pengikut Ibn Sabah, jelas. Dan dalam riwayat Syiah pun Sayyidina Ali tahu, tapi oleh kerana ramai, misalnya dalam riwayat Syiah, dalam kitab yang paling sahih, Setarah Bukhari juga dianggap, Nahjul Balaghah, dalam kitab ada disebut, pernah Sayyidina Ali tanya dalam tentera dia,
siapa dia yang terlibat bunuh Sayyidina Uthman? Hak akak tangan bunuh lebih ramai daripada hak tidak akak. Di situlah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dia tengok dengan kemampuan yang ada, dia tak mampu nak tangkap sebab ramai majoriti hak ada di belakang dia, hak dakwa taat patuh pada dia. Akak tangan kata terlibat bunuh Sayyidina Uthman. Ni saya sebut maklumat dalam riwayat. Hadis-hadrat tak usah letaklah kesalahan, tak usah hukumlah berdasar pada riwayat ni. Saya sendiri pun mengambil sikap, dengar baca saja, sebab hakikat sebenar kita tak tahu. Maklumat ni sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah kata, kalau kamu rasa tidak cukup kemampuan nak lawan puak ni, dia kata, kalau kita kat hal kecek mudah, arah saja. Moga pada waktu tu Muawiyah dia tidak khalifah, Sayyidina Ali khalifah, Amirul Mu'minin Sayyidina Ali. Muawiyah ni dia governor ya pada waktu tu, ketua tentera berada di Syam, di sempadan. Muawiyah, dan pada waktu tu mengikut ulama, tentera Muawiyah dia lebih kuat daripada tentera Madinah. Sebab tu Muawiyah kata, kalau kamu arah, kamu minta pertolongan, Muawiyah dia kata dia akan turun daripada Syam, dia akan tangkap. Hak tu yang jadi perang dia tu sebab Sayyidina Ali tak sih. Sayyidina Ali kata, kamu kena bai'ah dulu. Jadi sinilah berlaku khilaf di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, boleh, kamu boleh turun dengan tentera-tentera kamu, tetapi kamu kena bai'ah dulu kepada. Itu syarat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun dia ada ijtihad dia sendiri. Sahabat ni dia layak berijtihad. Kalau ulama-ulama pun layak berijtihad, ni lebih pada ulama lagi sahabat. Sayyidina Ali ni bukan main-main. Muawiyah pun sahabat besar juga, jami masuk syurga belaka tu. Muawiyah kata tadi, kami bai'ah selepas kamu tangkap dulu pembunuh Sayyidina Uthman. Dan Muawiyah dia tawarat kepada Sayyidina Ali, kalau Sayyidina Ali tak erak, kuasa tak mampu, dia sendiri akan cari, dia akan tangkap. Dia sanggup waktu tentera dia daripada Syam. Sebab tu setengah-setengah ulama mereka heranlah, kenapa Sayyidina Ali tidak serah perkara ni. Kalau dia tak mampu, kenapa dia tidak serah pada Muawiyah? Sebab Muawiyah mampu pada waktu, tentera Muawiyah kuat. Sebab itulah ulama, setengah-setengah ulama sebut, inilah orang panggil takdir. Bila nak berlaku lagu tu, dia jadi hilang punca. Manusia hebat setara mana pun, bila fitnah melanda, begitulah kedudukan. Sebab itulah guru saya sendiri dan setengah-setengah ulama dia kata, tak usahlah kita buat keputusan sini Muawiyah betul, Sayyidina Ali salah, di sini dalam kisah ni Sayyidina Ali betul, Muawiyah salah, ataupun Muawiyah berada di pihak benar, Sayyidina Ali di pihak salah, Sayyidina Ali terlibat. Setengah-setengah tu kata Sayyidina Ali nampak macam suka Sayyidina Uthman kena bunuh tu, sebab tu dia tidak bertindak ke atas pembunuh Sayyidina Uthman. Nak kata boleh tak kata dia tak. Sebab kita jarak kita pun 1400 tahun ni dengan Nabi SAW, dengan masa sejarah ni berlaku. Jadi semata-mata kita baca fakta dalam kitab berdasar pada riwayat, kita pun nak hukum secara putus. Orang yang berada di zaman tu pun tak berani nak memutuskan hukumnya, apakah Sayyidina Ali, apakah Muawiyah yang bersalah, yang berada di pihak benar. Ramai dalam kisah ni memang ramai sahabat yang bertawakuf, mengambil sikap berkecuali. Tetapi kita kena ingat, sebab itulah dalam perbincangan, kalau dulu perbincangan lain, kalau peringkat dulu perbincangan begini hanya bincang di antara konflik sahabat. Tetapi sekarang ni tak boleh, kita tidak bincang gitu dah. Kita bincang konflik yang berlaku di zaman sahabat ni kerana ada pihak yang ketiga. Kalau dulu dia bahas tidak kuat, tidak serius perbincangan bahawa ada pihak yang ketiga. Tapi sekarang ni tidak. Setelah banyak pecah dah maklumat, rupanya ada pihak yang ketiga. Siapa pihak yang ketiga? Hak yang kita nak tahu. Dan saat kita nak bincang, kita nak sebut pihak yang ketiga siapa? Pokok Syiah, Syiah Sabaiyah. Bukan Kifabiyah sebut gitu. Memang gitu semua sebut dalam sejarah. Memang gitu. Ni banyak riwayat. Sebab tu kalau perbincangan tentang Syiah, dia akan tubiklah maklumat. Dan Ustaz Asif pernah bincang khusus dalam satu seminar di Kuala Lumpur. Siapa dia pihak yang ketiga? Siapa dia pihak yang ketiga? Jadi kita kena tahu lah. Baik, cuba kita fikirlah, kenapa disembunyikan pihak yang ketiga? Musuh Islam nak sangat supaya umat Islam memahami bahawa perbalahan ini melibatkan dua pihak sesama Islam. Sebab tu dia guna istilah perang saudara, perang saudara.
Tidak dia nak. Sahabat Nabi ni bukan jahat seperti yang digambarkan dalam sejarah. Kerana berebut kuasa, sanggup perai saudara, mati ke mana. Tak, dia ada pihak tiga yang menjadi batu api. Dan pihak tiga ni bukan seorang, ramai. Turun beberapa buah negeri, daripada beberapa buah negara turun, mari meresap masuk dalam masyarakat Madinah. Sebab itulah ulama kita tulis satu kitab khusus nak bahayanya sifat munafik ini. Dan sebenarnya sahabat ini, zaman sahabat khususnya konflik yang berlaku zaman Sayyidina Uthman, ini adalah merupakan kesan-kesan, naknya bahayanya nifaq, puak-puak munafik. Dia boleh duduk bersama masyarakat Islam, sehingga duduk di barisan hadapan, duduk di saf hadapan, masuk menjadi tentera, pegang jawatan dalam kerajaan. Bila sampai ketika dia nak bertindak, orang inilah yang menjadi pembuka jalan, pembuka pintu kepada musuh-musuh Islam. Kena ingat, dia sanggup tunggu belas-belas tahun, sanggup tunggu zaman Nabi lagi. Dia sanggup tunggu, dia rela tunggu, dia sanggup korban masa. Sebab kita tengok di Mesir lagu mana, siapa tak ada orang kenal dia. Siapa tak ada orang kenal, sebentar yang naik, tak apa setahun. Tengok ketua tentera dia sendiri, rupanya Yahudi, teruk, munafik. Sebab itulah kena baca kitab Al-Farqu Bainan Nifaq Was Suhbah, perbezaan di antara sifat nifak dan sahabat. Situ dia bincang. Jadi di sini ini dia ada orang-orang munafik. Lepas tu siapa dia munafik ni? Sebab itulah hadirin hadirat, dia kena kaji, kena baca, kena tahu sungguh cerita tentang Syiah ni. Memang dia berkait secara langsung, tak ada orang lain. Kita dah tahu orang kita sebelum ni bila sebut Khawarij ni, bila muncul Khawarij, muncul zaman Sayyidina Ali. Itulah orang kita faham biasa ni. Bila Sayyidina Ali sudah kuasa ni, pokok Khawarij marah, sehingga dia mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah, kafir semua. Dia tak kafir. Pokok Khawarij. Padahalnya ulama kata Khawarij ni setengah pendapat sebut benih dia sudah ada zaman Nabi lagi. Tu kepala dia Dzul Khuwaisirah, walaupun bukan atas bukan atas gagasan akidah seperti yang kita faham dalam ta'rif Khawarij, tetapi dia sudah ada tu. Sebab Khawarij sebenarnya dia tidak Islam. Dia tidak Islam. Dialah punca perpecahan umat Islam. Di zaman Sayyidina Waqar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, ini mengikut Izzuddin, mengikut Al-Is. Ni saya ada catat sikit. Jadi ulama yang berpendapat bahawa Khawarij telah muncul di zaman Sayyidina Uthman, yang paling kuat mempertahankan pendapat ini Hafiz Ibn Katsir dan Ibn Abil Is. Dia kata memang ada dah, walaupun tidak keluar atas nama satu gagasan akidah, tetapi sifat untuk memberontak, sifat mengkritik kerajaan, sifat memfitnah kerajaan sudah ada dah. Itu sifat pokok Khawarij. Kerana lahir daripada sifat nifak. Padahal duk pergi semaya, buat dia pergi semaya. Sebab tu kalau kita ngaji Khawarij ni kuat semaya. Irtah dai-dai. Dia semaya. Buat dia kuat semaya. Siapa Nabi kata kalau tengok pokok ni akan datang pokok ialah Korea ni. Pokok ni mudah kata kau kafir, mudah ni. Semua orang tak betul belaka, buat dosa besar, masuk neraka lalu. Pokok ni kalau kamu nak lawan ibadat tak mampu, dia kuat ibadat. Dia tunjuk ke orang dia buat ibadat. Sebab apa? Dia meraih kepercayaan masyarakat pada waktu. Sehingga orang tak kenal. Orang duk kata dia lebih hebat daripada kita. Rupanya dia teruk. Itu bahaya sifat munafik. Sebab tu bahaya hati-hati. Kristian dia tak ada, tidak setinggi itu sifat nifak Kristian. Sebab Kristian dia nak tunjuk Syiah dia. Lah ni siapa dia je ni? Musa pula ayat lagu. Siapa dia? Puak mana hak jenis lagu? Cuba tengok dalam sejarah. Kalau kita sebut kita kata tak ada, tu nak kiyah tu tu nak kiyah aku Syiah. Tengok orang kita. Dia tak sempat beringat lagi. Tak sempat beringat lagi. Setahu tu mau tengok di Syria, tengok di Iraq. Nak cuba tengok. Tak sempat beringat lagi. Sepanjang sejarah tengok Baghdad jatuh, Afghanistan jatuh, kerja siapa? Orang kita tak sempat beringat lagi. Padahal duk tangan belakang dengan wasak maklumat sebar, tapi tak sempat beringat lagi. Bapa tu orang Islam ni tak boleh buruk sangka. Dasar dia kata. Tak boleh buruk sangka. Inna kathiran minaz-zann banyak buruk sangka tak terkalu waktu dosanya. Buruk sangka tu kena ada. Kalau tidak tak selamat. Waktu dalam Quran kata kalau banyak sangat, banyak dengan makna tak terkawal, itu baru tak boleh. Semata-mata buruk sangka mana kita syak tak malih. Hak tu kena ada. Tak kita ada asas untuk kita syak tak malih. Kita ada asas. Sejarah membuktikan tu.
Patut kita tengok sendiri melalui media, melalui maklumat daripada ulama-ulama hak berlaku sekarang. Tak setimbul lagi perasaan bimbang, gerung ni. Sepatutnya umat Islam kena berwaspada. Tapi tak umat Islam. Sebab itulah tu guru saya sebut, dia kata payah nak faham. Sebab Syiah ni dia orang lama telajak, cerdik luar biasa. Inilah satu ajaran yang paling lama dan didokong oleh beberapa kerajaan kaya. Ayah Peng tak ada dua lekok, siapa dia nak sokong dia? Tapi dia pun sekarang tu ya. Cerdik tak cerdik pun sekarang tu. Tapi orang ni tak hanya dia kaya, dia ada pakar strategi, dia ada golongan intelek, dia ada cendekiawan dia ada pula orang kuasa-kuasa besar bantu dia tu. Dan kajian tentang kita, bila dia nak mari satu buat, dia buat kajian tu, orang yang buat kajian tu pakar-pakar lah. Sebab tu kita, kalau kita tinggal hadis Nabi, tinggal riwayat-riwayat yang sahih, kita akan bermasalah. Gitulah hadis ada. Kena tengok molek. Seperti sekarang, seperti Indonesia sekarang, teruk cuma kita tak nampak. Dia masuk dalam pelbagai bentuk. Seperti mana dalam sejarah Syiah, dia masuk dalam bab tariqah, dia masuk dalam bab sufi, dia masuk belaka. Ada belaka jarum-jarum dia tu, faham dia ada belaka. Tunggu masa nak keluar. Seperti sekarang ni dia tengok, pandai dia. Bila dia tengok nak main ikut politik tadi, dia masuk ke lain pula. Ikut politik tahu tak dia tengok. Tak ni. Orang dapat kesal dah gini-gini. Dia mari pula. Macam-macam berlaku. Benda-benda. Kita kena ingat. Mengikut kajian ulama, misalnya Syekh Nalwi dia sebut. Dia kata amalan syirik ni dalam ajaran Syiah ni, dia penuh dengan ajaran-ajaran syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada Syiah, di situlah ada amalan syirik. Kenapa hatilah? Puak-puak Syiah ni kalau dalam bab kubur dia lah nombor satu. Kena takut tu. Kalau kita tengok puak dia, imam-imam dia, pemimpin-pemimpin dia akan buat kubur lebih besar, berjuta dah habis buat kubur. Dia buat perayaan, bukan sekadar perayaan maulid, bukan sekadar maulid kepada pemimpin-pemimpin dia, ayatullah. Dia buat haul, hari mati boleh sambut seperti maulid itu. Daripada dulu lagi. Bukan isu lah ni, daripada dulu lagi. Itu puak-puak Syiah. Sebab tu Syiah adalah satu ajaran yang paling banyak ihtifal dan Eid, perayaan dan sambutan keramaian tiap-tiap tahun. Syiah yang paling banyak dalam sejarah hidup manusia. Syiah yang paling banyak. Ada saja, penuh. Dah hari mati Khomeini, hari lahir Khomeini, patut imam-imam dia, semua ada sambutan berlaku. Dia lah sepok kubur, hias comel, zikir, duduk ngati di kubur, kita kata duduk macam-macam lah dia buat di kubur. Ini perangai bobot dia. Kita kena tahu. Kalau ada orang lain buat tu kecil-kecil, tapi dia ni lah sebenarnya. Tu sebab dia menganggap imam-imam dia tu, dia gini, Syiah ni imam dia 12 Syiah, Imamiyah Isna Asyariyah. Tetapi dia ada satu konsep lain, dia panggil naib imam. Jadi hak 12 tu, bila mati hak 12, bila mati hak 11, hak 12 tu tak timbul lagi, nak nanti ke tunggu imam 12 tu, dia ada konsep walayatul faqih, dia panggil naib imam. Naib imam ni ada sama, selepas Khomeini ada orang lain pula. Jadi ramal. Di situlah berlaku dia tak banyak suruh. Dan kena ingatlah, satu kaul lagi yang menjadi sinonim, menjadi tabiat, menjadi ajaran asas Syiah, gapo dia? Ghuluun fis salihin. Tu paling besar. Sikap Syiah ghuluun fis salihin, memuja orang-orang soleh, menganggap orang-orang baik ni, anggap siapa mereka Tuhan. Puja luar biasa. Itu panggil Syiah ni. Memang Syiah tu. Sebab tu kalau tempat-tempat Syiah ramai, tengoklah Abdul Hussein, Ali Bakhsh, kalau di India, Ali Bakhsh tu makna hamba Ali. Biasa. Kalau bah di Pakistan, kalau bah Syiah dia akan tulis Ali Madad di kepala bah. Orang kita tengok, ni bah Syiah ni. Bah tak ada bahasa bah tu. Jadi mangsa gitu ya bah. Ali Madad dia tulis pada bah. Orang Islam tak naik. Ni tu guru saya cerita lah. Umat Islam akan tunggu bahnya mari kepala dia tulis Allah Madad, ya Allah tolonglah. Tu orang Islam akan naik. Cik tu bah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai begitu sekali. Dia kalau bobot Syiah misalnya kata Sajjad Ali, cik tu bobot dia tu.
Dia tulis ni, dia kata-kata Sajjad Ali, orang yang banyak sujud pada Sayyidina Ali. Itu perangai, itu memang perangai dia gitu. Perangai dia gitu. Abdul Husain, Abdul Hasan, Abdul Ali Zainal Abidin. Dia sebut hamba lah. Kena ayat ni sebab tu dia masuk dalam azan, nama email dia tu. Apa? Nak menggambarkan apa yang masuk dalam azan tu. Nak menggambarkan besar, azim. Imam dia tu. Bapak dia ni akan masuk dalam doa. Bila sebut nama Nabi, sebut nama dia, akan masuk dalam doa. Nama imam dia. Kalau dia ni masuk orang lain dalam doa selain pada Allah dan Rasul, memang bakar bapak ni kan. Kena beringat hati-hati tak? Bukan main-main. Ni bukan bak fiqh. Jangan main-main. Bagi lagi jangan main-main. Sebab tu saya tekan semua hati-hati. Saya nak dengar masyarakat kita ni hati-hati. Tak boleh kita bui benda-benda hak bahaya lagu tu. Tak apalah kita kata bagi tu khilaf, ada ulama kata boleh. Dak hak tak ada khilaf mana? Hak tak ada khilaf. Hak tak ada khilaf mana? Nak ui pada masyarakat kena ui hak tak ada khilaf. Hak tentu semua orang terima. Kalau bab ni hak tak ada khilaf mana? Apa hak tu? Jangan ui hak khilaf tu. Hak khilaf ni bahaya. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Hak khilaf ni boleh kata muttafaq. Memang betul. Hak sahih daripada Nabi. Sepatutnya hak tu kita ui pada masyarakat. Jangan ui benda-benda kemungkinan jadi gini, kemungkinan jadi gini. Tama-tama benda tu dalam ruang akidah. Bahaya. Orang kapur dia tahu dia. Misalnya bab tawassul, misalnya dah. Tawassul ni hadirin hadirat. Bab tawassul ni memang dia Syiah. Kuat sungguh dia mengangkat tawassul kepada imam dia. Kita kena ingat tu. Bab tawassul ini. Baik. Tawassul ni ulama bagi tiga. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, ada yang kata sabut syirik. Baik. Kalau untuk kita ui pada masyarakat hadirat, kita ui semua ulama terima. Jadi kalau ada yang khilaf, misalnya contoh kita tawassul kubur. Baiklah. Bukan minta dengan orang mati kubur tu, tapi minta supaya dia doa. Baik, kita kata hak ni ulama tak tawassul yang mukhtalaf fihi. Tawassul yang khilaf ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Baik, kita kata hak mana hak boleh? Hak tentu semua orang kata boleh. Hak diamali Nabi, diamali sahabat. Hak tak ada khilaf. Hak tu sepatut kita bagi ke masyarakatnya. Bukan duk pergi duk. Tak misal pergi. Misal contohnya lah. Takut ada, memang ada pun. Pergi kubur tu menali wahai dengan berkat tu kenali gini, saya minta supaya arwah gini-gini tu kali mohon pada Allah untuk bahasa saya. Dia bukan minta dengan orang mati, dia bukan minta dengan orang mati, dia minta orang mati suruh doa dia. Doa pada Allah. Ni doa tiga segi dia panggil, dia gigi tu. Perawak mari dia pula. Lagu tu. Sedangkan Tuhan suruh direct ke dia. Baiklah, kalau kita terimalah pandangan kata hak tu khilaf, ada ulama kata boleh, ada ulama. Dia hak tak khilafnya mana? Hak tak khilaf mana siapa ya? Hak tak khilafnya direct dengan Allah lah. Ud'uni astajib lakum, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan amal sahabat. Hak khilaf ni amal apa kita sudah. Bui hak tidak khilaf untuk masyarakat, tak sakit kepala. Hak tu tentu selamat dia untuk masyarakat. Sebab hak tadi bahaya tu. Sehingga bila ada orang tekan, dia kata kawan tu mati pun kita minta dengan ruh dia, bukan minta dengan jasad dia. Jasad dia acur debu, dah kita pun takut tu. Kita minta dengan ruh dia. Tengok pergi pula. Siapa dia ajar aku tu? Bagai nengung-nengung gini orang tak wakil ke? Dia kena ada dalil ke apa ni? Baik, sebab itulah saya minta hadirat kalau bab khilaf ni kita pun terima khilaf. Dia usuk Qadawi, bab tu ada tiga pendapat ulama. Hak tentu hak nombor 3 kan tak boleh, minta direct tak boleh. Hak tu dah amal kebuk kata tak boleh pun. Jadi hak yang kedua ni kata minta supaya dia doa pada Allah untuk kita. Mana bukan minta dengan dia, minta. Oleh kerana dia ni dia hebat mati-mati ni hakikat mati makna berpindah ke alam barzah. Lepas tu nak pergi ke alam akhirat. Tu yang mati ni bukan mati mana tak ada kuasa langsung. Ada yang faham gitu. Sebab tu kita minta ni dia boleh dengar. Kalau tak apalah kalau kita malah bahapannya, kita terimalah hak tu. Hak mana sebenarnya hak tak ada khilaf, hak terbaik untuk masyarakat? Hak mana? Hak tu ada. Sebab nak ui pada masyarakat awam untuk dia amal ni duk rakyat Kelantan saja 1.8 juta. Kita nak ui ajar-ajar lagu tu. Lepas tu kita duk pertahanlah hak ni kata boleh. Hak semua kata boleh hak mana? Bapa tidak ada akad hak tu ni. Kita kena membudaya ke masyarakat ni pergi hak sahih, hak tak ada khilaf. Dalam benda-benda begini, benda-benda berakidah ni. Payahkah dia nak faham bagi lagu tu? Bagi lagu tu mudah nak. Tengok sahabat lagu mana. Fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah. Ayat tu sebenarnya merujuk kalau berlaku khilaf, di mana kita nak rujuk hak tidak ada khilaf. Tu sebenarnya ayat. Dia rujuk situ. Kalau kamu berbantah, mana khilaf lah berbantah ni. Jadi nak susah lagu mana?
Pak bila pak mati tak usah ni pergi ni ada pergi ni. Patuh Nabi mana? Sahabat mana? Rujuk situ. Itu arahan. Mana Allah tahu dah akan berlaku khilaf ni tak lagi dah manusia ni. Kita ni bukan, kita ni kreatif sebab tu khilaf. Kita je ni hotak beri sebab tu khilaf. Kambing tak ada khilaf. Kita ni khilaf sebab tu. Jadi Tuhan yang Maha tahu. Sebab tu Tuhan kata bila khilaf, jalan penyelesaian dia dalam bab agama khususnya rujuk pada Allah dan Rasul. Tengok kitab, tengok hadis Nabi, tengok Nabi amal lagu mana. Tak okey, tak ada sampai Nabi bagi lagu tu ada. Nabi buat lagu mana. Apa tu? Patut khilaf ni jangan bunyi pada masyarakat. Apa bahaya. Lepas tu dah kata dah kamu nak pakai juga khilaf kerana menyokong pendapat tu guru kamu pakai sendiri lah. Kamu kena bertanggungjawab sendiri dengan Allah Taala. Tapi dengan masyarakat kalau silap kita bui amal lah, kita bertanggungjawab. Berat tu hadirat. Baik. Boleh jadi hadirat kata apa hidup tekan sangat barang-barang khilaf lagu tu. Apa yang tekan sangat? Hadirat barang lagu ni lah Syiah jadi segan. Syiah masuk pun ni kita kena tahu. Sebab amal lagu tu dia memang sesuai dengan Syiah sebenarnya. Bacalah kitab Syiah, cuba tengok sendiri, kaji Syiah lagu mana Syiah ni bab syirik. Kalau tengok dalam video dalam internet, sahabat-sahabat kita pergi di Iran, sampai ke hari ni masih ada lagi tatayyub di Iran. Tatayyub tak ada di mana-mana pun. Di Iran ada lagi. Tatayyub ni guna burung. Guna burung, menenun nasib guna burung. Dia ada burung cantik warna-warni. Lepas tu dia lepas burung tu kaki dia ikat takut terbang. Saya tengok sendiri gini. Lepas tu dia ada buat macam bekas itu, dia ada macam sapu surat. Jadi burung tu akan patuk surat tu, dia waktu ambil surat tu. Jadi waktu bomo ni waktu menenun nasib dia akan buka surat tu, dia akan baca. Jadi burung tu ambil itu tatayyub. Zaman Arab jahiliah dulu ada, lain mampu ke habis. Di Iran ada lagi. Kaki-kaki limau sekali jual sebeh dah ada. Ada lagi. Nak ayatnya sinonimnya Syiah ni dengan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak warna kita. Sebab dia tengok syirik warna habis kan ni. Syirik warna. Kita tidak caw ke habis ada. Tengok dia tu sesilah lagu mana, cara dia bawa lagu. Habis gi nak habis pun. Kita tak deki sikit apa tu. Tetapi nak bawa kepada masyarakat ni biarlah benda tu yang sahih. Hak tu yang kita maksud kita ni. Kalau la pak kubur sikit lagi perempuan ni. Kalau la akan jadi orang tinggal jangan Nabi. Tu akan jadi. Tengoklah benda ni bukan kata pengalaman pertama ni umat Islam ni. Sebenarnya sejarah ada berlaku benda ni. Kena beringat kata. Dia sibuk tu Nabi orang lain. Tak amal lakon kat Nabi ni. Doa-doa misalnya tu. Quran aku tak baca lagi. Tak habis lagi. Tahu ni habis dah Quran. Habis dah Quran. Tak lagi. Tak habis lagi tahun ni Quran. Sahabat Nabi nak boleh habis Quran. Itu kebanyakan mengikut Imam Suyuti. Apa? Dia gini kena ingat bila kita jadi kalau duduk pakat tumpu kata dia akan tinggal hak Nabi. Hak tu yang kita tak sir. Hak tu yang kita tak sir ada. Kita kena muliakan, tak kira dia habis ke tidak habis. Kita wajib memuliakan orang. Itu ajaran agama kita. Tetapi kita ada sandaran, kita ada Quran hadis, tak akan sesat lah. Kalau mari kita kelihatan ni lain macam nampak ni tu. Orang-orang hak biasa dengan dia, orang kita ni tak biasa. Orang hak biasa dengan dia kelis rebah kena ada. Kelis rebah, kelis cara, pergi sebeh dah. Bosubeh belik tekuk ni lah. Kita tengok ni lah jadi lagu lain. Sebab pasal itulah kalau di luar negara hak sesak jenis gitu, dia ada pakaian khusus. Enggak tahu sih kita bimbang. Lepas tu puak dia pun mari. Puak kita ni ada yang siasat dia tu siapa? Dia mari mana dia siasat. Habis pergi banyak mana dia siasat. Pergi ke tempat dia. Tengok tali buat ni. Enggak lalu sama internet. Boleh tengok selalu. Buka kat internet. Tapi ada apa-apa kita tak apa. Nak pak kita pun tak apa lagi. Nak pak ketuk-ketuk waktu Jepun udah nampak pergi kocok dia tak apa. Sebab apa? Dia mari zauk dia mari. Dia mari dia bila dia ngatik sampai satu tahap ke dia hilang. Dia dengan Tuhan dia bahasa. Jadi kalau dia nampak apa tu bukan sengaja tu. Nabi ni tak sapa ke tahap tu. Nabi sahabat ni tak sapa tahap tu. Padahal saya nak wakar ni tu. Saya nak wakar lebih pada tu lagi tahap dia. Tak ada tu nampak ketuk-ketuk lagi tu. Cuba, ada kalau boleh cuba buat kan tahu oleh langgar sekali pakai ngatik pun nak tum gitu. Cuba buat. Cuba buat nak tahu. Kita nak kata boleh buat tak. Kalau dia buat sungguh lagu mana? Tu benda ayat boleh. Kalau dia buat sungguh lagu mana agak. Lepas tu apa tak bolehnya? Dah kata boleh kan ada kan? Doktor benar kata boleh kan? Doktor kalau 4 kali doktor kita tak kira dia kena tengok Nabi.
Dia kena tengok Nabi ni bab akidah ni, kena beringat hati-hati dah. Kalau tidak dia ke buat Syiah, lega bawa dia. Jadi kita rebal saja, orang lain marah kita pula. Tu mana cik ni 2 tahun baru masuk. Sebab tu 2 tahun macam-macam berlaku. Orang kita ni tak beringat sebab dia tak tahu. Dia kena tahu sejarah. Sebab tu ya saya tekan sangat ni benda-benda gini, benda-benda sejarah tu. Dak, kalau bab akhlak, bab gosok gigi tu kita tahu dah tu. Bab lain tidak dijadikan sukatan dalam masyarakat. Masjid mana mengajar ilmu salah? Mengajar biar orang tahu lagu mana contoh ilmu salah. Dia kena ajar. Kau tidak tak ada lah Al-Faruq. Sayyidina Umar tu Al-Faruq kerana dia mahir. Dia tengok dia tahu dah ni salah. Kenapa Sayyidina Umar dipanggil Al-Faruq? Kerana dia ni dia tahu benda salah. Sehingga dia tengok sikit, tobek sikit ya tunah dia tahu dah ni tunah sesak ni. Dia cabut ngakal-akal lalu. Tu perangai Sayyidina Umar. Enggak kita ni dak nak nanti besar kau tu kerah dah ngamuk dia ni ya tak hafil lagi. Tak sesak lagi ni buat apa tu? Tu bergerak dia nak nanti kau dia jadi ramah. Ni sebab itulah salah satu ulama sebut beringat pada kita musuh Islam ni kalau dia ramah dia masalah. Okey, saya pernah sebut dah, saya ingat saya satu benda yang kita boleh pas secara keseluruhan. Ni benda kena pegang sungguh saja. Apa hikmah? Sayyidina Ali hebat. Muawiyah hebat. Sayyidina Uthman hebat. Hebat berlaku sahabat ni. Kuntum khairul ummah. Tapi kenapa boleh berlaku di zaman mereka gini? Apa hikmah Nabi Allah dan ayat? Cuba fikir. Kalau untuk zaman kita tak nanti setahun ni, lebih tung lagi. Tapi sahabat orang pengen hebat pun boleh rebah kita kata. Boleh perang, boleh mati. Enggak selepas pembunuhan Sayyidina Uthman, lepas tu banyak lagi siri-siri peperangan berlaku yang menyebabkan terkorban. Perang Siffin sahaja tu kat 10,000 lebih mati. Perang Jamal tu 5,000 mati. Apa yang kita boleh belajar secara umum? Kita ambil satu poin penting. Nak ayatnya musuh Islam ni hadap dia ramah, mari pokok munafik, khususnya munafik ni Allah nak ayat kita jangan widah ramah. Jangan widah dia merebak. Tengok sahabat yang lebih 1000 kali lebih hebat daripada kamu pun bila Allah nak uji dengan uji agama, ni orang panggil fitnah agama. Fitnah agama, dia tak mampu nak hadapi. Enggak kita ni setara mana? Tak usah belajar lagi dengan sejarah tu. Berat sungguh orang kita ni mati lagu mana tak tahu. Jadi kena beringatlah hati-hadirat. Dia kena tak habis makan ke ni. Dia mari penyakit tu nak buat payah. Penyakit akidah ni dia boleh buat tauti moyo kita pun puas kata lepas dia aktif pula. Muka bagai dah lah. Tak boleh nak cakap apa. Tak boleh kat kaunseling. Kaunselor tu dia sebut saya pening dia. Kita koyak-koyak dia ada tauti. Cuma kita kerja. Akhir sekali kita rasa bodoh. Dia tu gitu tu kaunseling dia. Ni bobok ni sebab dalam. Dia dalam dia. Bagi dalam ni payah. Sebab itulah benda ni bila jadi akidah, bila jadi pegangan yang bersifat doktrin, payah dia. Jangan jadi gitu. Hak sesak-sesak peringkat cawangnya kapur ni payah nak buat. Hak ni peringkat antarabangsa ni. Dia mari kitab dia, tengok kitab kita 110 jilid. Kita perubah Allah 110 jilid kita tafsir. Pakai selok gitu. Pakai tak baca, ubah lagi. Kalau baca pakai mati berkali. Orang kita dah tu tengok 56 jilid. Patut orang kita terima dia intidah di peringkat antarabangsa. Ni tokoh falsafah dunia. Kita pun nengung lalu. Sebab itulah kita kena dedah ajaran salah ni. Sebab tu hadirat wajib kena ngaji ajaran salah. Dulu lagi ulama pada al-firaq bainal adyan. Tu salah satu sukat orang kita tak ngaji di tanah Melayu kita ni. Perbandingan agama. Khawarij gini, agama Nasrani, agama Kristian gini, Buddha. Kita tak ngaji, ada salah tak ngaji. Tidak dijadikan kuliah di masjid-masjid. Menyebabkan kalau kita tak tahu, duk ngaji betul pun tak betul molek ngaji. Hak betul pun tak betul molek ngaji. Hak salah tak ngaji ke apa? Lepas tu, tu masalah. Sebab tu dia kena buat sokatan dah. Mesti ngaji tu biar kita tahu. Misalnya ajaran Berelwi salah apa? Tengok senara. Ulama senara ni salah. Lepas tu tengoklah ada kat kita. Nama tu tak penting. Kalau serupa ajaran salah lagi tu. Ajaran salah tak ada nama yang paling bahaya ni ada tak? Ajaran salah ada nama ni boleh kira boleh royak salah. Ni salah nama dia begini. Kalau tak ada nama ni, dia ambil situ sikit, dia ambil sini sikit, dia ambil situ sikit, mak dia sapu. Tak buh nama lagi. Tak ngekah lagi. Ni bahaya. Tu dia mengumpulkan ajaran salah, dia himpun atas satu gerakan. Ni selagi bahaya. Kena beringat oleh hadirat. Ni sebab itulah ulama sebut dengan terang
kematian Sayyidina Uthman, syahidnya Sayyidina Uthman adalah kejayaan pertama Syiah. Memang ulama sebut gitu, ulama yang kaji tentang Syiah. Kita nak marah, kau tak setuju dengan apa saya sebut, itulah hakikat yang berlaku yang ulama sebut dalam sejarah. Ada nak fikir, gak lah ni nak baca kitab dia, dia tak erti Arab pun boleh. Banyak semua kitab ada kan. Dalam bahasa Melayu Indonesia, dalam bahasa kita boleh sangat, bahasa Inggeris banyak kan. Itu atas kita. Jadi gitulah hadirat, mudah-mudahan daripada perbincangan ini kita boleh ambil satu peringatan lah. Dan hadirat, jangan lupa kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dan keluarga kita tidak terjebak dengan ajaran salah ni. Kalau kena ni, ini fitnah yang paling besar, yang lebih besar daripada fitnah-fitnah yang lain. Fitnah agama ni lah paling beratnya hadirat. Hasil setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.